Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Bersama saya, Abang Muaz Lia, Abang bersama dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 16 Jun 2024. Senario penyakit TB di Sarawak amat membimbangkan, malah prevalence penyakit tersebut adalah tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata pendekatan sewajarnya perlu diambil segera bagi membendung penularan penyakit tersebut. Pada tahun lepas, Sarawak mencatatkan 3,177 kes TB, menjadikannya negeri ketiga tertinggi selepas Sabah dengan 5,814 kes dan Selangor dengan 5,631 kes. Manakala Malaysia mencatatkan lebih dari 25,000 kes TB dan keadaan ini menunjukkan penyakit ini merupakan satu masalah kesihatan awam yang semakin meruncing dan perlu dipandang serius. Beliau berkata demikian pada kempen kesedaran penyakit TB bagi tahun 2024 bersempena dengan Hari TB Sedunia di Klinik Kesihatan Jalan Merbau Miri. Perarakan niti daun lambang semangat jitu dan perpaduan di antara pelbagai kaum di Sarawak dalam bergerak seiring dengan matlamat kerajaan negeri untuk mencapai negeri maju 2030. Timbalan Premi Sarawak Dr. Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu, walaupun cuaca panas terik diikuti hujan lebat, kesemua peserta tetap bersemangat untuk menghabiskan perarakan sejauh 1.3 km di sepanjang tebingan Kuching. Signifikannya, perarakan tersebut melambangkan perpaduan masyarakat di Sarawak sekaligus memelihara keharmonian negeri untuk kepentingan pembangunan Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas majlis tersebut di Kuching. Seramai 3,070 peserta dari 111 kontijen seluruh negeri menyertai perarakan tersebut. Perarakan kontijen didahului barisan pemimpin-pemimpin negeri yang diketuai oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kerajaan diminta menyegerakan pembinaan 2 buah tabika di Lubuk Tuan dan Medamit selain sebuah taska di Pejabat Kemas di Limbang yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, ketiga-tiga projek itu telah diluluskan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar sebelum ini, bagaimanapun ditangguhkan disebabkan semakan semula harga projek yang telah meningkat selepas pandemik COVID-19. Jadi kita mohonlah kepada kerajaan, khususnya kepada KPLB supaya Kementerian KKDW, Kemas di bawah KKDW minta supaya projek ini insya-Allah dapat dilaksanakanlah mudah-mudahan tahun hadapan selepas review harga ni diluluskan Khususnya yang di Medamit itu yang agak penting sebabnya di situ tumpuan di subdistrik Naga Medamit pekan kecil Naga Medamit itu jadi pusat bandar pekan kecil semuanya sudah sedia, tanah apa tak ada masalah. Jadi saya harap ianya dapat diluluskan oleh kerajaan dan dapat dilaksanakanlah diluluskan untuk projek tahun hadapan untuk take off dengan harga yang baru tu. Jadi itulah harapan kita. Beliau memaklumkan tapak tanah bagi binaan baharu projek tersebut telah tersedia dan kini hanya menunggu untuk dilaksanakan. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang ditemui media selepas majlis perasmian program sambutan Hari Raya Korban peringkat Parlimen Limbang. Program anjuran Pejabat Kemas Limbang itu melibatkan 44 peserta dari masyarakat setempat. Kerajaan wajar mempertimbang kenaikan gaji anggota keselamatan khusus polis dan tentera di negara ini. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kenaikan gaji tersebut setimpal dengan tanggungjawab mereka yang sanggup menggadai nyawa demi menjaga keselamatan orang awam. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, kenaikan itu tidak hanya melibatkan anggota keselamatan yang masih berkhidmat, malah turut diberikan kepada mereka yang sudah berpencen. Justeru, beliau mahu kebajikan golongan ini perlu diberi perhatian. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota berkata demikian dalam ucapannya pada perasmian Mesyuarat Agung Pemilihan Anjuran Persatuan Bekas Polis Malaysia Cawangan Limbang. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu pesara polis boleh memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sekiranya memerlukan bantuan. Bahkan katanya inisiatif Sarawak memperkenal kenyalang Gold Card telah menawarkan pelbagai kemudahan yang boleh dinikmati golongan warga emas di negeri ini.
Program Usahawan Makanan Miri Umami merupakan satu inisiatif yang direka untuk memperkasa bakal usahawan makanan daripada komuniti B40 di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang dalam ucapannya menyatakan sokongan beliau terhadap inisiatif tersebut yang akan memacu pembangunan komuniti dan pemerkasaan ekonomi rakyat. Program tersebut menambah satu lagi lapisan kepada usaha kolektif dalam menyediakan latihan komprehensif, bimbingan dan sokongan strategik serta memperkasakan individu untuk mengubah minat masakan mereka kepada perniagaan yang berkembang maju. Tambah beliau, program tersebut juga membina asas kejayaan jangka panjang dan sara diri. I think Umami probably can play this role to assist these upstart and young entrepreneurs to think of ways how to make the whole enterprise attractive lah. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan prapelancaran program Usahawan Makanan Miri Umami di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Seramai 40 orang hadir ke Seminar Sarawak in Global History yang diadakan di Pustaka Negeri di Kuching. Seminar sehari itu menghimpun para ilmuwan, peminat sejarah dan para wartawan dengan pembentangan hasil kajian sejarah Sarawak oleh Profesor Bersekutu dari Universiti Kebangsaan Singapura, Dr. Syed Khairuddin Al-Junaid. Beliau dalam ceramah wacana Nusantara tersebut meminta rakyat Sarawak agar tidak menerima kajian sejarah secara bulat-bulat. Mengambil contoh kisah Negeri Santubong yang telah dibukukan antara wadah kajian yang mesti diteruskan. Ia bagi memastikan generasi muda tidak terlalu bergantung dengan teks statik namun membongkar sejarah dengan lebih mendalam. Dr. Syed Khairuddin sebelum ini turut memberikan ceramah serupa di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri berjaya menumpaskan penyeludupan rokok dan minuman keras pelbagai jenama menerusi Op Permai dan Op Tiris di perairan Lawas pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad berkata, Bot Ronda Maritim Malaysia ketika membuat rondaan rutin kira-kira pukul 4 pagi di perairan Lawas telah mengesan sebuah bot pancung berwarna kelabu tanpa nombor pendaftaran yang dikendalikan oleh seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, suspek bertindak melarikan diri dan berlaku aksi kejar mengejar sehingga bot pancung itu memasuki kawasan hutan paya bakau berhampiran. Bagaimanapun, suspek berjaya meloloskan diri setelah bot berkenaan terkandas. Hasil pemeriksaan menemukan sebanyak 300,000 batang rokok dan 1,200 tin minuman keras pelbagai jenama. Kesemua barang rampasan termasuk bot dan enjin dianggarkan bernilai lebih RM200,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa, ikuti Stadium RTM selepas ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.